Tegur Puat. Semalam cerita dia. Puat Zakarshi pergi 2 hari lepas lah. Puat Zakarshi sebut something pasal Rafizi. Kan dia kata Rafizi ni tak perform lah, apalah kementerian dia situ ni. Dia tak pernah tengok live Rafizi, dia tak tahulah. Kemudian dia kutuk Rafizi pasal formula dan sebagainya. Rafizi jawab lah. Panjang jawapan dia semalam saya ada share. Kemudian Rafizi kata satu benda lah, UMNO ni kena fikir kan. Kau tembak aku kan, aku cakap balik ni. Tempat kau nak bertanding nanti banyaknya Selangor, Penang, Negeri Sembilan. Itu kawasan kuat kami. Jangan sebab ucapan dia tu orang PH tak nak undi UMNO. Lepas tu so hari ni apa orang kata, Ashraf Wajdi membuat satu kenyataan. UMNO tegur Puat jangan tembak kaki sendiri. UMNO hari ini mengakui parti itu perlu mengekang pemimpin mereka daripada menyerang sesama anggota atau pemimpin dalam kerajaan, termasuk untuk membolehkan pihak tertentu berpuas hati. Justru Setiausaha Agongnya Ashraf Wajdi berkata hal itu akan dikawal demi kebaikan semua pihak. Ini antara isu yang perlu kami kawal dan uruskan. Tak ada gunanya jika kita semua menyerang di antara satu sama lain, tembak kaki sendiri untuk mengembirakan masyarakat tertentu, katanya mendakwanya. So betul lah kan. Kalau dalam hal ini, kalau Fuad Zakarshi nak lawan juga, tunggulah 4 tahun lagi, 5 tahun lagi nak PRU nanti kita lawan. Jangan risau. Masa tu ada. InsyaAllah doakan anda umur panjang, saya umur panjang, nanti kita lawan. Risau kan. Masa tu lawan, tetap lawan. Tapi buat masa ni relax dulu. Kita terus dulu, okey? Kita nak kena bawa negara ni ke satu langkah yang baik, yang lebih baik lah. Jangan jadi macam Mahathir ni. Apa yang jadi pada Mahathir ni tuan-tuan? Rupanya Mahathir sedang disiasat sekarang ini. Polis siasat Dr. Mahathir kerana aktiviti memudaratkan demokrasi berparlimen. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir disoal siasat oleh polis di bawah Seksyen 124B Kanun Kesiasaan atas dakwaan aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen. Peguam Mahathir Rafiq Rashid Ali menyifatkan soal siasat itu sebagai intimidasi terhadap Mahathir, berkata siasatan tertumpu kepada laporan yang dibuat mengenai Proklamasi Melayu, kempen terbaru bekas ahli parlimen itu. Kami dimaklumkan bahawa 6 laporan polis telah dibuat berhubung perkara itu dan Proklamasi Melayu, membincangkan apa yang ada dalam perlembagaan, hak orang Melayu dilindungi dan diperuntukkan secara perlembagaan. Ia satu bentuk kebebasan bersuara selagi ia tidak bertentangan dengan undang-undang. Ini hanyalah intimidasi polis terhadap Tun, katanya. Rafiq berkata dia menemani Mahathir ketika memberi keterangan kepada 4 pegawai unit siasatan di Bukit Aman di Yayasan Bohari sekitar 10.40 pagi. Soal siasat tamat 11.10 pagi tambahnya. Dalam kenyataan basingan, Setiausaha Polis Nur Syarudin mengesahkan telah merekod kenyataan Mahathir pagi ini, tetapi bukan hanya mengenai Proklamasi Melayu. Siasatan dijalankan mengenai kenyataan Mahathir yang berunsur penghinaan terhadap institusi raja dan Proklamasi Orang Melayu. Kes masih di peringkat siasatan. Rafiq berkata Mahathir disoal siasat mengenai video yang dikatakan menunjukkan pemimpin berusia 90 tahun itu bercakap di sebuah majlis. Dalam video itu Mahathir didakwa membuat kenyataan bahawa orang Melayu tidak boleh bergantung kepada raja-raja Melayu untuk melindungi mereka. Mahathir juga mendakwa bahawa Raja Melayu telah menyerahkan negeri mereka semasa zaman penjajahan British untuk kekal berkuasa dan untuk bergelar raja. Itu boleh kena tu. Terlalu Rafiq berkata Mahathir memberikan kerjasama penuh. Dia membuat pendirian dengan sangat jelas. Dia akan menjawab mana-mana jika ada pertuduhan di mahkamah mengenai perkara tersebut. Baik. Di semalam saya ada dengar satu dekat TikTok tau berkenaan dengan perpecahan politik orang Melayu. Orang Melayu makin lemah. Orang Melayu makin berpecah dan sebagainya. Tidak bersatu padu, perpaduan bla 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 bla. Saya dengar macam tu. Kemudian saya tengoklah host dia. Okey, host dia bukan orang politik lah. Saya assume dia bukan orang politik lah kan. Sebenarnya saya dengar dia punya perbincangan dia dan sebagainya. Secara asasnya saya dengar pertama dia cerita grup tersebut adalah, saya tak tahu dia orang parti mana ataupun dia mungkin tak ada parti, dia orang biasa. Tapi ceritanya adalah pertama dia menceritakan seolah-olah bahawa apa orang kata macam mana saya simpulkan macam ni Melayu ni berpecah bukan sebab Melayu berpecah. Melayu ni berpecah sebab bangsa lain yang memecahkan Melayu. Itu saya nampak kesimpulan perbincangan mereka. Kemudian saya kata macam yang buat banyak parti ni dia orang sendiri. Kan? Dia orang sendiri yang pecahkan parti-parti tersebut. Kan contoh, saya ambil contoh. PKR, kami daripada dulu PKR. Kan tak adalah kata-kata daripada PKR tu kita tubuh parti lain, tak ada. Yang lompat ke parti lain tu adalah. Kan? Tetapi bersatu tertubuh daripada UMNO.
Bersatu itu tertubuh daripada UMNO. Ya, Amanah tertubuh daripada PAS, betul. Pecah lagi. Tapi DAP dengan PR kami steady macam tu daripada dulu, kami macam tu. Kan? Kita ada parti itu dan itulah parti kita, dan kita tak pernah claim parti kita ni adalah parti bangsa. Kita parti ideologi. Kan, parti yang membawa ideologi tertentu dalam hal kita reformasi lah, reform. Itu ideologi yang kita nak bawa, iaitu reform, membawa negara ke arah yang lebih baik tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Itu yang kita nak bawa. Well, parti lain, so akhirnya kalau kita tengok parti yang berlandaskan Melayu, ada tiga yang besar tapi banyak. Saya bagi contoh. PAS yang berlandaskan Melayu, Melayu Islam, sama. Melayu, bila saya sebut Melayu, Islam, Islam Melayu, sebenarnya sama je. Kedua, UMNO. Ketiga, Bersatu. Keempat sekarang ini, Pejuang. Kelima, Putra. Kan? Ada 5 parti yang berasaskan bangsa Melayu. Dan kelima-lima, Amanah lah satu. Amanah satu. Tapi Amanah ni, setahu saya tak tahulah. Saya tak pernah cek Amanah. Amanah orang bukan Melayu boleh join ke? Tak ada kan? Tak ada. Boleh kan? So, Amanah bukan parti berlandaskan Melayu. So, akhirnya 5. So, 5 ni memang sebab apa? Kenapa saya kata? Contohnya, UMNO, PAS dan juga apa orang kata, Bersatu, Pejuang. 4 ni. Empat ini Putra saya tak pasti. Putra pun sama kot. Kelima-lima ini perlembagaan yang mengatakan wajib, kalau 4 ni Melayu. Kalau Melayu ni Islam lah. Kalau PAS wajib Islam. Kalau bukan Islam, maka dia kena jadi ahli bersekutu. Dia mungkin bukan Melayu tapi dia Islam, tak ada masalah. Tapi majoritinya tetap Melayu lah, sebab secara perlembagaannya nak jadi Melayu kena Islam. Kalau anda buang title agama Islam tu, anda bukan dikira Melayu lagi tau. Anda akan hilang title Melayu tu. Walaupun anda lahir mak bapak Melayu, kalau anda bukan Islam, anda tidak dikira Melayu. Dan kalau anda seorang Islam, dah boleh dikira sebagai Melayu. Kerana definisi Melayu menurut perlembagaan yang bercakap bahasa Melayu, yang apa orang kata, yang budayanya, hidupnya mengikut budaya Melayu, beragama Islam. Even dia bukan Melayu sekalipun, kalau bukan dia, keturunan dia seterusnya, contoh Cina kahwin dengan Cina, dua-dua jadi mu'alaf, masuk Islam, anak dia nanti boleh jadi Melayu. So itu keunikan Malaysia lah dalam konteks itu. Baik. Tak apa, tapi maksudnya perpecahan itu sendiri dicipta oleh orang sebegini sebenarnya atas tujuan apa? Atas tujuan apa? Untuk tujuan kepentingan politik. Akhirnya kepentingan politik untuk memastikan dia sentiasa berkuasa, untuk sentiasa dia naik ke atas, supaya tidak didakwa, supaya dia tidak dibicarakan, benda macam tu je sebenarnya. Dan macam saya katalah, bila kita bercerita soal kemudahan asas kita tak ada, air kita tak ada, negeri itu tak ada kemampuan untuk nak menjana pendapatan, kita kena tanya balik kepada negeri tersebut. Adakah disebab ni saya tanya soalan hari tu kan. Bila ada orang kata kita kena menang Selangor, PAS kata kita kena menang Selangor ni, terima kasih Nazir, kita kena menang Selangor, kita kena rampas Selangor, kita nak cipta Selangor baharu. Okey, soalan saya, Selangor baharu ikut model mana? Ikut model Kelantan? Ke ikut model Kedah? Ke nak ikut model Terengganu? Tapi Terengganu ni tuan-tuan banyak dibina oleh BN sebenarnya. Ya, kita akan cerita Terengganu sekejap lagi. Tapi Kedah ni pun banyak dibina oleh BN. So tinggal model mana? Tinggal ke model Kelantan. Kalau kami rampas Kelantan, kami boleh kata kita nak buat Kelantan baru berlandaskan model Selangor. Logik kan? Ekonominya maju, pendapatan per kapita dia tinggi, peluang pekerjaan dia banyak. Of course ada orang miskin, airnya banyak. Kalaupun sekiranya tak ada air, bersusun orang boleh tank air menunggu untuk nak bagi air. Tapi kalau nak rampas Selangor, atas model apa? Nak jadikan Selangor macam Kelantan? Baik, kita akan tutup semua panggung wayang di Selangor. Kita akan tutup semua kelab-kelab, kita akan tutup semua wayang-wayang satu hal, pusat-pusat hiburan semua kita tutup. Kan? Orang bukan Islam semua tak boleh minum arak. Kilang-kilang arak semua kita tutup. Pusat-pusat hiburan semua, pusat judi semua kita tutup.
Kan? So siapa yang pakai seluar pendek akan kena tangkap. Kat Kelantan pakai seluar pendek kena tangkap. Ada kes lagi tu. Mempoliskan akhirnya. Benda itu agama tak ajar, tuan-tuan. Orang bukan Islam jangan salah faham. Itu bukan agama, itu PAS. Agama tak pernah ajar benda macam tu. Itu PAS punya undang-undang. Itu bukan undang-undang Islam. Itu undang-undang PAS. Siapa tak puas hati boleh naik nanti berdebat dengan saya pasal isu ni.